Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas para waqifin dan waqifat yang saya yakin bahawa semua yang datang di program di Al-Kubu hari ini telah menyediakan sekurang-kurangnya rank ataupun kekuatan yang diberi Allah SWT untuk mewakafkan diri untuk kerja baik pada malam ini. Saya Alhamdulillah bermula perjalanan saya daripada petani dengan hujan dan daripada Jinggo ke Kedah Nara tidak ada hujan. Mai sapa kawasan Al-Kubu hujan turun. Kereta berhenti di Al-Kubu, hujan berhenti. Alhamdulillah. Itu di antara tanda baik yang disambut baik Allah SWT melalui malaikat-malaikatnya untuk tak ada hujan dengan Witurong. Bahkan untuk Witurong duit, Witurong dana-dana wakaf yang mana saya terkejut apabila sapa di belum nak sapa kemah ni, yang mana jumlah semasa itu adalah 770,000. Saya duduk di sini sengaja ceritakan kepada ahli jawatankuasa mengatakan bahawa saya nak pergi ke masjid untuk masuk bilik air. Sebenarnya nak pergi cuba tengok kata lain masa tak sampai setengah jam, nak tambah berapa. Ternyata bahawa semasa saya masuk bagi dalam kemah ni 770,000, setengah jam duduk tunggu sini dengan nasib saya pergi masjid masuk bilik air, klik bagi semula 880,000. Tak campur duit Malaysia lagi, lebih kurang 19,000 riyal. Jadi capur, tekan, kalkulator tekan kerangkit dalam akal 8 kok tu, jumlah buat masalah ni 1 juta lebih dah. Alhamdulillah. Apabila saya tengok akal yang diterakan oleh Ustaz Mazlan 1,2 juta, mai wak di bucu Al-Kubu ni, kami yang pernah bersama Ustaz Mazlan dan juga rakan-rakannya di 10 akhir Ramadan, dalam wakaf Madinatus Salam 10 hari kita dapat 7 juta. Tapi hak ni satu malam, satu hari tak sampai 12 jam boleh 1 juta lebih. Dan saya yakin bahawa 1,2 juta ataupun 1,200,000 yang letakkan oleh dan diniatkan oleh pihak ahli kuasa, saya insya-Allah saya yakin bahawa lebih. Sebab siapa-siapa hak duk mari lagi learning, hak duk dengar Facebook live tu, duk berasa 1 juta lagi nak bagi insya-Allah. Jadi minta masa yang saya khusna tu tidak dimasukkan dalam masa 20 minit saya dah. Sebab tadi saya minta khusna. Jadi kalau tak kerak, tak potong masa saya 20 minit, saya nak khusna lagi. Ustaz Mazlan kata tak usah duk serabut masa. Siapa masa dia masuk berhenti sendiri. Tak apa, tapi kalau wisaya lagi, saya khusna lagi. Alhamdulillah, tajuk yang telah diberi kepada saya itu agak berat. Tetapi rengeh kerana buat masa sebulan ini buat kita turut semua cerita hal Turki. Dan dengan itu saya tak akan cerita detail, tak akan cerita bagai-bagai hak berlaku daripada sehari ke sehari yang berlaku di Turki semasa ini. Cuma nak ceritanya, Turki pada masa ini, pada masa seharinya orang pergi kerja. Pakat pergi kerja. Tubik pergi kerja ke pejabat masing-masing dengan bersungguh, dengan caranya sudah kerja tu tak keluar rumah dah. Bawa kain baju tu siap-siap. Sudah kerja mari duk peraturan. Tapi bukan peraturan nak meletak tak, peraturan nak tunjuk perasaan, mengatakan bahawa siapa saja yang nak merebahkan, nak menjatuhkan satu kuasa yang dibangunkan oleh kuasa rakyat tak akan berjaya. Jadi buat masa learning tu dah berapa minggu dah jadi tiap-tiap malam tu penuh dengan orang dengan bendera merahnya, cahaya merah, hijau, biru tu sebagai alat, sebagai simbolik, sebagai itu saja, tapi alamat saja. Tapi yang pentingnya bahawa sampai perian malam mari beripung dan tidak tanya dan tidak kata bagaimanakah aku nak makan, bagaimanakah semakan aku, di mana aku boleh makan, di mana, semua tu pakai cara sendiri belaka. Semua keluar mari untuk wakafkan diri, menunjukkan, menegakkan kepada kuasa-kuasa besar yang setakat ini besar, dan tapi insya-Allah
dengan kezaliman yang berlaku di dunia bermasa ni, kebanyakan adalah hasil daripada kuasa-kuasa besar hak lah ni duk kacau, duk tekan Turki itu, insya-Allah satu hari kita akan nampak bahawa kuasa besar itu akan jatuh. Saya pernah belajar di China. 3 tahun duduk di China tu, saya nampak kata satu negara yang naik turun, jatuh bangun selama 1000 tahun. Orang Cina tak takut jatuh, kerana dia pernah jatuh mari berpuluh-puluh kali dah. Satu dinasti ke satu dinasti, satu dah cuang keไปสู่อีกราชวงศ์หนึ่งตกแล้วตกอีกเพราะนั้นคนจีนไม่กลัวกับการตกต่ำเพราะเขาพร้อมที่จะขึ้นลงทุกขณะ. Supaya dengan teori ataupun nazariah yang dituliskan oleh Ibn Khaldun mengatakan bahawa apabila satu sudut, satu saat, satu masa yang kita berada di kemuncak, maka kita sediakanlah waktu yang kita akan turun. Kita akan tahan bagi duduk tengah mana pun ia akan jatuh. Maka lebih baik kita turun dengan secara molek untuk menyediakan waktu yang lebih singkat untuk naik semula. Hak tu dia akan Cina guna tersedih tu. Buat kita tak bakar walaupun cerita daripada Ibn Khaldun. Tapi yang pentingnya negara-negara barat ni, negara-negara barat yang atas nama gapo sekalipun, nama NATO ataupun nama bangsa-bangsa bersatu, United Nations ataupun UN dikatakan, ataupun negara-negara masalah diri ni dah, negara barat ni, dia cuba mengatakan bahawa demokrasi yang digunakan, demokrasi yang dijalankan oleh Turki itu sebenarnya bukan demokrasi yang demo nak. Sebenarnya demokrasi hak demo kacau dok jadi tu, demokrasi kita tak boleh buat juga. Jadi kita cuba tengok negara-negara yang saya sebutkan tadi itu, ada di antaranya naik saja sejarahnya, tidak ada sejarah yang jatuh. Amerika sendiri hanya 200 tahun naik sokmo. Tapi cuba bayangkan kalau satu hari Amerika jatuh, adakah kita yakin Amerika naik semula? Saya seorang tak yakin. Sebab ia penuh musuh saja. Di kiri kanan musuh saja, belakang pun musuh, tak apa pun musuh. Sebab tu keadaan dia sekarang ni dia takut kalau ada satu kuasa yang bangun bagi dengan tegak, satu kuasa yang bangun bagi dengan cekap. Dan sayangnya, kalau tengok sejarah Turki daripada seorang tokohnya Adnan, yang kalau kira sungguh walaupun nama dia tak begitu masyhur, tapi dialah yang berani untuk menggulingkan kuasa-kuasa sekilar. Setelah mana Daulah Utsmaniyah dijatuhkan oleh kuasa-kuasa sekilar yang cuba menggunakan Yahudi, yang cuba menggunakan kuasa-kuasa barat untuk jatuh ke Utsmaniyah, walaupun sebaliknya ada jugalah kelemahan dalam yang berlaku di kalangan raja-raja sultan-sultan Utsmaniyah itu sendiri. Tapi kalau tidak ada kuasa jauh, kuasa luar yang mari duk tekan, yang mari duk hendah tu, dia tak akan jatuh terus setara itu. Jadi pada tahun 1924, tak sampai 100 tahun, Turki bangun semula dengan suara-suara Islam. Kita terkejut apabila Perdana Menteri dia, iaitu Erdogan, cuba mengajak orang Turki menggunakan suara azan di masjid-masjid masing-masing untuk menunjukkan bahawa orang Turki nak ke Islam. Bayangkan tiap-tiap masjid tu bel tak berhenti-berhenti. Bel. Kalau buat kita ni bel 5 kali, sehari. Tapi orang Turki ya qada 45 60 tahun hak tak boleh bel dah. Ada pun ya qada 45 60 tahun daripada tahun 1924 sampai tahun hak baru tak sampai 10 tahun lagi hak baru dibenarkan bel ni, ya qada perasaan dah. Bayangkan masjid yang terbesar di Sulaimaniyah di Turki, yang mana di antara masjid yang dilarang untuk bel dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita kan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bagaimanakah perasaan orang Turki dengan tekanan-tekanan begitu? Jadi itulah apabila digalakkan untuk bel, digalakkan untuk azan, menunjukkan bahawa kita akan bawakan semula Islam sebagai syariat kita. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan sepotong ayat lagi, fa ulaika humuz zalimun, dan katanya lagi fasiqun. Situ cukup, mencukupi untuk mengatakan bahawa kalau siapa saja tidak mencuba untuk membawa
datangkan hukum-hukum Allah untuk diguna pakai dalam hidupnya, maka tempat kita apa? Zalim, fasik dan juga kafir. Jadi orang Turki pun ada peluang ni, walaupun hari ni kita nampak orang Turki masih tak pakai tudung, mari duk belagak. Pakai seluar sekerat, nampak lutut lagi, mari duk belagak. Tapi demo bismillah untuk nak berdepan dah. Dan saya terkejut. Musim sejuk, ada salji. Rumah kita ni salji, masa tak nampak jalan lah. Melainkan kalau masa berlaku dekat-dekat nak kiamat tu, Tuhan tukar perasa, apa ni, tukar rumah kita jadi sejuk, doa sampai salji turun tu, boleh jadi kita berasa kita bagaimana sejuknya. อุณหภูมิติดลบเกือบ20ประธานาธิบดีแอร์โดกันเชิญชวนพี่น้องชาวตุรกีออกมาละหมาดซุบฮีที่อายาโซเฟียซึ่งเป็นมัสยิดซึ่งครั้งกันโน้นเนี่ยเคยเป็นโบสถ์คริสต์มาก่อน Orang beratus-ribu mari semaya, mari subuh dah. Orang beratus-ribu mari subuh. Dalam keadaan ada salji,มีหิมะตกอุณหภูมิเกือบ-20แต่ประชาชนชาวตุรกีมาละหมาดซุบฮีไม่ใช่ซุฮรีไม่ใช่อิชาไม่ใช่อัสรีแต่ซุบฮีเป็นแสนลองนึกภาพดูนะครับพวกเราค่ำคืนนี้น่าจะอยู่ไม่เกิน 50,000หรือต่ำสุดน่าจะ 20,000 นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราฟังที่นี่ประมาณสัก 2-3 พันแต่ว่าณขณะนี้ทางอิสลามนาราได้มีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ซึ่งผมมั่นใจว่ามีการฟังรายการนี้ทั่วโลกผมมั่นใจว่าเช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีผู้ฟังณขณะนี้อยู่ประมาณ 4-5 หมื่นเนี่ยลองนึกภาพดูนะครับคนเป็นแสนมาเพื่อที่จะตามอิหม่ามคนเดียวมาเพื่อที่จะตอบสนองนโยบายของประธานาธิบดีที่ต้องการให้อัลกุรอานเป็นวาระแห่งชาติมาเพื่อที่จะเดินตามนโยบายที่ประธานาธิบดีเองต้องการที่จะให้อัลกุรอานเป็นวาระแห่งชาติไม่พอต้องการที่จะให้การละหมาดญะมาอะห์เป็นวาระแห่งครอบครัวและวาระแห่งเมืองต่างๆตั้งแต่อิสตันบูลตั้งแต่อังการาและเมืองเล็กๆลองนึกภาพดูนะครับว่าการตอบสนองโจทย์นี้ของประชาชนชาวตุรกีเนี่ยมันยังไม่พอหรือที่จะบอกว่าประชาชนชาวตุรกีกำลังต้องการอิสลามซาปาเดโมคาเชโนวะรัฐประหารini sejarahnya jadi bagi orang yang berasal dari Turki kalau kira ada orang muflis dah kalau kira orang muflis ทางการเมืองเป็นประเทศที่ล้มละลายทางการเมืองเพราะว่าตั้งแต่ปี 1924 kejatuhan Islam jatuh habis saya pernah belajar dengan seorang tokoh politik yang mana buat masa hari ini beliau adalah adik Nayib Menteri. Beliau mengatakan bahawa belum nak boleh baca Quran tu, belum Profesor Ahmad Daud Oglu ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยกว่าท่านจะได้อ่านอัลกุรอานเนี่ยคุณปู่ของท่านถูกจับเข้าคุก3 ครั้งครั้งที่1สอนตี 1คิดว่าไม่มีใครมาคอยจับก็ปรากฏว่าโดนจับครั้งที่2สอนปลุกหลานให้ตื่นขึ้นมาเพื่อเรียนอัลกุรอานหลังซุบฮีปรากฏว่ามีตำรวจมาจับสุดท้ายเนี่ยมาสอนกลางวันในตลาดท่ามกลางผู้คนที่เดินไปมาแล้วก็แอบสอนกุรอานให้ลูกให้หลานนายกรัฐมนตรีตุรกีที่เพิ่งลาออกไปเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะอ่านอัลกุรอานได้คุณปู่ซึ่งเป็นคนสอนอัลกุรอานถูกจับเข้าคุกถึง3 ครั้งลองนึกภาพคนอีกเป็นล้านๆเนี่ยนะครับที่พยายามแสวงหาอัลกุรอานแล้วก็สุดท้ายที่ตัวอย่างที่ผมยกเมื่อกี้ว่าการเรียกร้องการเชิญชวนของประธานาธิบดีให้มาละหมาดซุบฮีซึ่งถือว่าเป็นละหมาดที่สุดยอดแล้วเพราะว่าเป็นเวลาที่ต่างคนต่างนอนหลับกันอย่างสบายเนี่ยคนมากันเป็นเรือนแสนแค่นี้ไม่พออีกหรือให้ผู้คนที่พยายามที่จะทำให้เกิดการล้มขึ้นมาของรัฐบาลนี้เพื่อที่จะเอารัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเซคิล่าเข้ามาใหม่เขายังไม่มั่นใจกับความตั้งใจของพี่น้องชาวตุรกีดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาพยายามที่จะทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยความพยายามของผู้คนทั้งในประเทศซึ่งที่ว่ากันก็คืออาจจะมีกลุ่มของกุเลนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มล้างรัฐบาลกับการทำรัฐประหารหรืออาจจะมีการเกี่ยวข้องของผู้คนที่อยู่ข้างนอกทั้งที่เป็นองค์กรทั้งที่เป็นประเทศก็ซ้ำไปความพยายามที่จะล้มตุรกีเนี่ยเพียงแค่ตุรกีจะเอาอิสลามกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่าง
bab kuasa besar boleh bersama tangan untuk nak terke Turki. Dengan itu, itulah sejarah nak jadinya. Tapi masalah ni, dengan keadaan sekarang ni, apa yang berlaku, iaitu orang Turki sedang menunjuk perasaan. Selama mungkin untuk menunjukkan bahawa orang Turki bersedia untuk dipanggil bila-bila masa saja. Kalau pihak kerajaan masih berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun caranya tak serupa kita, walaupun cara taklah sesyadid negeri-negeri Islam lain, oleh kerana ramai orang Islam hak tak semaya 2-30 tahun, oleh kerana ramai orang Islam hak tak kenal Quran 2-30 tahun, ada di antara keluarga-keluarga hak ada Quran, sipai Quran koci 4-5 kali sebab takut diigat, takut ditangkap, baru dak buka learning apabila kerajaan baru mari. Jadi oleh kerana keadaan balas tu, kita kena faham kata kalau sebutnya Islam orang Turki tu mungkin tak serupa orang kita hak bertudung, orang kita hak pakaian nampak senonoh, nampak comel, nampak molek. Kita kena lakwan tadi kau cari sikit dari dia. Tapi yang kita nampak seronok learningnya, anak-anak orang Turki, walaupun ibunya, walaupun ayahnya tidak bertutup aurat, tapi anaknya ditunjuk aja, dibuka jalan untuk nak ceritakan tentang Islam. Itulah satu kebangkitan yang kita rasa supaya kata sebenarnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dan Islam tidak akan ditindas, tidak akan diturunkan begitu, bahkan adalah cetusan-cetusan, adalah tunas-tunas untuk nak naik ke semula. Dan dengan itu saya ingin menceritakan bahawa dengan masa 5 minit lagi ni, apakah pengajaran yang kita dapat daripada Turki? Apakah pengajaran yang kita boleh guna daripada gapo yang berlaku di Turki? Orang Turki walaupun gagah, walaupun kuat, visi tat untuk nak bangunkan Islam semula, itu pun ditindas, itu pun ditekan. Dan kita yang tidak ada kuasa ini dan kita yang lemah ini, bagaimanakah kita boleh menjagakan tujuan-tujuan kita yang pergi ke arah itu? Maka saya yakin bahawa dengan adanya usaha-usaha yang kita buat pada malam ini, dan banyak-banyak lagi badai yang cuba menggunakan satu institusi, satu badai, satu setaban, kestaban wakaf. Walaupun kita dikungkung, walaupun kita diterkait dan diadakan dalam kawasan yang terhad, tapi dengan adanya wakaf itu, yang hanya bukan wakaf duit, bahkan wakaf usaha kita, wakaf tenaga kita, wakaf nol lagi, kita yakin bahawa dengan sistem yang digariskan Allah SWT, kita akan terselamat daripada semua-semua fitnah dan semua-semua tekanan yang ada daripada luar. Saya nak akak contoh dalam masa 3 minit. Kenapa Turki, walaupun dia duduk dekat daerah balah tu, dia tak takut kata dia tu dikungkung, tak takut kalau akan ada sanction, diaจะมีความบาดทำไมตุรกีจึงไม่มีความกลัว? Saya akak contoh satu badai saja. Sebenarnya di Turki kalau kecek awakah ni, kita kecek hari ni, pagi ni, buat masalah ni pukul 9.44 minit, sampai esok pagi pukul 9.44 minit, siang hari ni, tak sudah lagi cerita awakah. Hari ni ada lagi hotel-hotel wakah yang didirikan 1000 tahun duduk di Turki. Sebab apa tu? Berkat wakah tu. Walaupun orang hak berjalan musafir sana sini tak ada duit, tapi ada hotel wakah bagi mereka. Kita hari ni kena beli air. Sebab apa? Semua orang jual air belaka. Tapi di Turki, semasa Turki hebat, semasa Turki gagah tu, dia tak jual air, dia cari air untuk musafir. Hari ni masih ada di Bosnia, telaga air free untuk orang semua, hotel free untuk orang semua. Kenapa? Wakah yang mari dari Turki buat di Bosnia, buat di Albania, dan ramai lagi. Contoh saya nak cerita masa 2 minit lagi, tinggal 2 lah. Tapi kalau kusnan lebih lagi ni. Tapi bolehlah, nampak kita ada tamu banyak lagi, kita ada orang nak berkacak banyak lagi, kita ada beramai lagi pemikiran-pemikiran yang kita boleh guna untuk kerja wakaf kita ni. IHH, satu badai yang mana saya nak ceritakan bahawa dengan berlakunya perang di Chechnya, di Bosnia, jadi IHH ni, satu badai wakaf ni terbangun lagi. Dan IHH ketuanya Bulan Jendrem, dia di antara orang pertama hak pergi naik atas kereta kebal masa tentera Turki perang baru ni. Dia hari ni mempunyai semacam sejuta orang. Jadi dalam sejuta orang tu,
Dia boleh kumpul duit setahun tu. Bukan badan kerja bukan badan kaya. Dan bukan minta duit banyak beratus-ratus ribu seorang. 10,000 seorang, 1,000 seorang tak. Dia minta sekali 2-30 lira, 10 lira, berarti 100, tak habis 100 kau. Tapi tiap-tiap tahun ada dia duk berapa? 5,000 juta kau. Tuk-tuk pi องค์กรนี้มีเงินที่ได้จากการวากับ 5,000 ล้านบาท dan diguna untuk kebaikan seluruh dunia. Bermula daripada perai Bosnia, lepas tu perai Chechnya, perai Afghanistan, perai di Iraq, sampai perai di Syria. Di mana ada perai di situ, sapalah duit wakaf yang diwakafkan oleh orang Turki kepada rakyat ataupun umat seluruh dunia. Kita hari ini, kita cuma duk mula fikir bagaimanakah kita boleh gunakan wakaf untuk kekuatan kita daripada dalam kena ke atas. InsyaAllah masa depan kita bersedia akan jadi tangan atas untuk menolong semua umat di mana saja. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.